Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi al-akramin wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka as-sidqa fil qaul wal ikhlasa fil amal. Allahumma amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi bulan Syaban ini. Allah Taala panjangkan lagi umur kita. Allah Ta'ala jadikan kita di kalangan hamba-hambanya yang dapat menghirup udara segar bulan Syaban dalam keadaan beriman kepadanya. Allah, satu nikmat yang sangat-sangat besar kerana bulan Syaban ini adalah salah satu daripada bulan yang sangat-sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan ini bulan yang kita banyakkan berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bulan selawat ke atas baginda. Okay, apa khabar semua? Mudah-mudahan sihat walafiat. Sama-sama dalam tazkirah pagi Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara. Jadi alhamdulillah dah masuk 1 Syaban, bermakna lagi 2 minggu saja lagi, 14 hari lagi kita akan bertemu dengan malam nisfu Syaban pula, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan kita dah bersedia preparing ourselves to dapatkan sebanyak-banyaknya, maximize kita punya pahala pada malam tersebut, insya-Allah. Okey, pagi ni saya nampak macam tak berapa ramai sangat di page. Tak apa, alhamdulillah pagi ni ialah pagi hari bekerja kan, biasalah. Okey, jangan lupa untuk like, share dan juga follow segala social media Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara. Okey, kita pada minggu yang lalu ataupun 2 minggu yang lalu bila kita bicarakan tentang keberkatan ilmu, dan kita dah baca ataupun kita dah sampai kepada 8 siri dah daripada siri-siri keberkatan ilmu yang kita nak cari. Maka kita terus pergi pula kepada tajuk ataupun topik perbincangan kita pada hari ini masih lagi berlegar berkaitan dengan keberkatan ilmu dan masih lagi juga berlegar berkaitan dengan adab-adab kita dengan guru. So adab dengan guru ni rupanya banyak kan. Maknanya daripada hari tu tak habis lagi Ustaz. Banyak ya. Ada adab guru, itu pun saya cuba ringkas-ringkaskan tu sebenarnya. Kalau kita baca betul-betul sedetail-detailnya apa yang ada dalam kitab, mungkin berpuluh-puluh episod mungkin kan, baru kita nak habiskan. Jadi apa pun kita usahakanlah yang sebaik-baiknya, insya-Allah. Kita pergi kepada adab yang berikutnya. Adab berikutnya adalah adab duduk di hadapan guru. Sebelum daripada ni kita disebut tentang bagaimana kita nak bertemu dengan guru. Adab kita apabila nak bertemu ataupun apabila kita nak berjumpa dengan guru. Tapi di sini adab ini pula dah jumpa. Macam mana pula kita duduk pula dengan guru. Dah jumpa dah bertemu dah. Dah berdepan dah. So macam mana cara untuk kita duduk di hadapan guru? Antaranya yang pertama sekali adalah duduklah di hadapan guru dengan duduk beradab seperti mana duduknya seorang budak di hadapan guru yang mengajarnya Al-Quran. Kan, ialah kalau budak kan memang bila berhadapan dengan guru tu kan dia takut-takut, dia kan risau, dia seram, dia kan duduk pun baik-baik je, dia sentiasa alert, dia takut nanti garang.
Lagi-lagi kalau dulu-dululah dengan ustaz Quran kita dengan rotan dia lagi kan. Jadi kita pun seram je nak duduk depan dia kan. Baik dah, tawaduk sangat-sangat lah kan. Itu contoh disebutkan seperti budak. Melainkan kita budak nakal dululah. Kalau kita dulu budak nakal, aku tepuk dulu kan. Jangan ikut lah. Okey. Ataupun disebutkan duduk dalam keadaan secara mudahnya duduk secara tawaduk, duduk dalam keadaan khudu', tunduk kan, duduk tu dalam keadaan penuh tawaduk pada guru, bukan dengan penuh pelagak sombong di hadapan guru kita kan. Kita duduk dalam keadaan sukun, dalam keadaan tenang, khusyuk kan. Khusyuk ni bukan dalam solat je kan, maknanya termasuk juga apabila kita berhadapan dengan guru, dan memandanglah guru, pandang guru, bukan pandang lain, pandang pada guru. Pandang ni bukan maksudnya tengok mata dia, tak mesti begitu. Kadang-kadang kita rasa segan dengan guru kita, jadi kita pun tak boleh nak pandang mata dia. Pandang bawah tak ada masalah, tapi maknanya muka kita tu ke arah dia kan? Jangan muka kita ke sana pula, ke sini pula. Dan kita fokus kepada beliau secara keseluruhannya sekali, supaya beliau tidak perlu untuk ulang perkataan beliau kan. Kadang-kadang kita ada handphone kan, orang tiba-tiba ada orang WhatsApp kita kan, kita pun apa dia tu, itu tak beradab kan. Itu dia tak dikira sebagai beradab. So letak handphone kan, penuhkan perhatian pada guru begitu kan. Jadi bila berhadapan dengan guru, kena fokus 100%. Jangan ada perkara-perkara yang lain yang mengganggu kita sampai dia terpaksa ulang percakapan dia. Kemudiannya, jangan pandang ke sana ke sini tanpa keperluan. Jangan pandang kanan, pandang kiri, pandang atas, pandang bawah, melainkan jika ada hajat, ada keperluan. Jangan suka-suka je, kejap nak pandang sini, kejap pandang sini. Sebagainya. Guru kat depan kita ni. Bila guru depan kita, janganlah duduk sana pandang sana, cantiknya lah kan. Jangan begitu kan, fokus kepada beliau. Lebih-lebih lagi apabila kita bercakap dengan beliau kan. Jadi tidak seharusnya untuk dilihat, melainkan kepadanya. Okey. Hatta disebutkan, hatta kalau ada satu benda yang mengejutkan, ada benda yang mengejutkan dekat tak jauh daripada kita, ke tiba-tiba ada accident tu, na'udzubillah kan, ataupun ada benda bunyi meletup kat sana, bunyi mercun atau apa-apa. Kita kan jadi macam tu kan, terkejut terus tengok sana. Disebutkan usahakan hatta kalau ada benda yang mengejutkan kita sekalipun, kita tak pandang sana, kita pandang pada guru juga. Fokus kan. Kemudiannya, jangan tak habis-habis main dengan kita punya ni. Antaranya disebutkan di sini adalah kita punya lengan baju kan, lipat lengan baju di depan guru ni. Ini perbuatan tidak beradab di hadapan guru. Dan sebagai kita dia buat kan depan guru. Lagi apa? Main dengan tangan. Kalau duduk tu main dengan kaki, urut kaki dia. Kalau lengur tu cerita lain. Ini saja main. Dia tak kerti diam. Ada orang tangan tak kerti diam. Main apa tu? Tarik pula tangan. Okey, main dengan tangan lah. Okey. Seterusnya, ataupun meletakkan tangan pada janggutnya atau mulutnya atau hidungnya, main dengan hidung kan, korek hidung lagi lah. Okey. Ni macam ni. Depan guru. Tak sesuai. Okey, main dengan hidung. Ni semua tak sesuai depan guru. Okey. Lagi buka mulut, lagilah kan. Okey. Kemudiannya ada yang tak sesuai dengan kita sekarang. Okey, tashbik. Ni. Tashbik. Depan guru tak sesuai buat begini. Okey, disebutkan benda ni makruh ketika mana kita hendak dalam solat ataupun hendak solat, nanti solat. Waktu biasa tak apa. Tapi waktu solat makruh jadi begini. Sebab apa? Dia menyebabkan kita ngantuk. Dia rehat, dia relax. So depan guru pun macam tu juga. Depan guru pun jangan buat. So kalau depan guru buat macam ni, macam kita nak tak sabar nak tidur lah. Jadi guru bercakap, kita nak tidur pula. Jadi tak beradab.
Okey. Main-main dengan kain, bahkan disebutkan bersandar. Maknanya duduk tu kena tegak depan guru. Jangan bersandar relax. Macam tu depan guru. Kan? Depan guru tu kena tegak lah, kena betul. Okey. Seterusnya, janganlah memberikan guru itu sisi belakang badannya ataupun sisi badannya. Maknanya menghadap depan. Menghadap depan pada guru. Okey. Bukannya membelakangi guru. Sebagian kita kan bila nak bergerak, nak balik dan sebagainya tu dia membelakangi guru. Itu tak dikira sebagai beradab. Itu dikira sebagai tidak beradab. Okay, depan guru. Pasal kalau kita tengok ada setengah-setengah orang ataupun banyaklah di kalangan kita yang beradab, dia bila depan guru dia jumpa guru macam tu kan. Bila nak beralih, nak berpusing, dia tak pusing badan. Kan? Dia reverse, pakai gear reverse ke belakang balik. Kan? Supaya tidak memberikan belakangnya kepada guru dia. Memang itu sepatutnya. Tapi hari ni kan dah ramai dah tak faham benda ni kan. Dia tak kisah pun dengan guru dia. Kemudiannya, jangan banyak bercakap tanpa keperluan. Tak perlu nak banyak sangat bercakap. Bahkan kalau gelak pun kena kontrol depan guru. Okey. Kalau boleh senyum sahaja. Senyum tanpa mengeluarkan suara. Sepatutnya begitu. Jangan kan kalau kelakar kan. Macam tu je. Tu dah kelakar sangat dah tu. Kan sampai nampak gigi tu. Tapi macam tu je. Tak payah sampai kelak macam tu kan. Itu tak sesuai dengan guru. Kemudiannya kurangkan juga berdehem depan guru. Kalau tak perlu dah. Apatah lagi meludah. Itu lagilah. Mengeluarkan kahak kan, bahkan perlulah pakai tisu dan sebagainya. Kemudiannya baju tu biar dalam keadaan elok kan, badan dalam keadaan tenang. Apabila kita bersin sekalipun, bersinlah dalam keadaan cuba saya upaya untuk kontrol bunyi bersin. Jangan hajim depan guru. Depan guru bersin pun kontrol. Cuba kontrol betul-betul. Tutup muka kita dengan tisu dan sebagainya. Macam tu juga bila menguap. Ini tidak depan guru boleh menguap. Tak sesuai betul. Depan guru kita menguap pun macam tu. Malu-malu sungguh. Kan? Dan seterusnya dalam satu riwayat Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, beliau berkata antara hak orang alim ke atas engkau adalah engkau memberi salam kepada kaum, maksudnya kepada orang ramai, tetapi kepada beliau secara khusus. Maksudnya assalamualaikum warahmatullahi secara umum kan. Guruku assalamualaikum, dan syekh, ataupun macam kalau kita dalam ucapan-ucapan majlis kan biasa kita sebut nama VIP kan, atau VVIP kan, nama guru kita jangan lupa kita sebut. Guru kita jangan lupa kita sebutkan sebagai salah seorang daripada VVIP dalam majlis. Saya pernah jumpa guru yang marah kepada anak muridnya kerana tak sebut nama beliau dalam majlis yang besar. Bukan kerana dia sombong, bukan kerana dia belagak, bukan kerana dia hendak dimuliakan, tetapi kerana dia nak mengajar kepada anak muridnya. Jangan lupa, kalau guru kau ada, maka sebutlah nama beliau secara khusus. Jangan muslimin dan muslimat yang dirahmati. Terus je, tak boleh. Kena sebut nama guru kita. Okey. Dan kemudiannya bila kita duduk di hadapan dia, bukan duduk belakang dia. Kan kalau boleh lah, kalau masjid muat kan. Cukup untuk kita duduk depan, jangan duduk belakang. Jangan kau tunjukkan kepada dia dengan tangan kau. Tu. Kan? Dan janganlah engkau memandang lain. Ini dah disebutkan tadi. Dan ini kata-kata senali Dan janganlah engkau berkata fulan bercanggah dengan apa yang dikatakannya. Dan janganlah engkau mengumpat dia. Janganlah engkau mencari-cari salah dia. Kalau ada salah dia yang kau jumpa, maka maafkan. Okay? Dan hendaklah engkau muliakan dia kerana Allah Subhanahu wa ta'ala.
kalau ada hajat bagi dia, engkau lebih cepat daripada orang lain dalam berkhidmat kepada dia. Kalau engkau tahu dia ada keperluan, engkau lah yang lebih cepat lagi memenuhi keperluan itu berbanding dengan orang lain. Kemudiannya, janganlah engkau mengeluh apabila engkau penat di hadapan dia. Apabila engkau rasa penat, jangan engkau mengeluh depan dia. Dan janganlah engkau pernah merasa kenyang lamanya bersahabat dengan guru. Jangan pernah rasa kenyang. Maksudnya rasa cukup, puas. Kan? Lama dah aku bersahabat dengan guru aku ni 10 tahun dah. Orang lain baru setahun 2. Cukuplah aku 10 tahun ni. Aku tak nak dalam baik aku berkawan dengan bisnesmen baru untung aku. Contohnya kan. Jadi jangan pernah penat ataupun kenyang daripada bersahabat dengan guru. Disebutkan perumpamaannya, ia seperti mana kita di hadapan pokok kurma ataupun di hadapan pokok kelapa. Kalau orang Melayu sebenarnya ceritanya dengan durian. Durian, orang Melayu suka sangat durian. Okay, dengan durian, engkau sedang menunggu-nunggu bila dia akan gugur. Maksudnya gugur apa kat situ tu? Manfaat-manfaat yang kita akan dapat. Jadi kita tunggulah. Tunggu. Kita tak pernah rasa kenyang. Kan kita tunggu bila dia nak gugur. Buah kelapa bila nak gugur. Kalau buah kelapa biasa kita hantar monyet je naik atas panjat. Kan? Tapi kalau buah durian kita tak boleh petik kan. Tunggu dia gugur. So tunggu dia gugur. Tunggu. Okey. So tunggu dia gugur tu bukannya sebab kita kita tahu dah bahawasanya memang kita akan dapat bila waktu yang tertentu. Kalau tahu bila, tak payah tunggu dah kan. Pergi je lah waktu yang tertentu tu. Tapi sebab kita tak tahu bila kita akan dapat manfaat tu. So bila dengan guru pun macam tu juga. Kita pun tak tahu bila kita akan dapat manfaat tu. Memang kita akan dah dapat manfaat pun sepanjang-panjang tu, tapi manfaat yang paling besar. Manfaat yang paling besar yang Allah Ta'ala nak buka hati kita, futuhat daripada Allah Ta'ala itu. So bersahabat dengan guru itu jangan pernah letih. Jangan pernah kenyang, disebutkan oleh Sayyidina Ali. Jangan rasa kenyang. Sentiasa rasa lapar. Sentiasa rasa macam tak cukup lagi. Aku nak lagi. Dia gitu, macam tu Okey. Dan seterusnya, sebahagian daripada para ulama menyatakan antara tanda kita memuliakan guru adalah kita tidak duduk di sisi dia. Maksudnya duduk di belakang dia sedikit, bukan betul-betul sebelah dia. Dan tidak kita duduk di atas tempat sembahyang dia. Atas sejadah dia, kita tak duduk atas sejadah dia. Kan? Kita duduk sebelah belakang sikit daripada dia. Kemudiannya ataupun di atas bantalnya. Kan? Dan kalaupun guru kita suruh, maka cuba saya upaya untuk tidak buat. Kecuali kalau guru kita tu suruh sungguh-sungguh. Kan? Contohnya dia tengah solat, dia lepas solat kan sejadah kan, dia ngadap kiblat, kita datang, kita bagi salam sebelah dia kan, Assalamualaikum kan? Lepas tu dia kata duduk atas sejadah dia kat depan dia. Kita kalau boleh tak payah duduk, tak apalah guru, tak apa ustaz, tak apa kan? Ustaz tu kata duduk depan, tak apa. Aku ni lengur sakit ni belakang ni apa aku punya tengkuk ni kan, kau cakap depan aku sebelah aku macam ni, kau duduk depan aku. Barulah duduk. Maknanya kalau menyusahkan dia, kita tak duduk depan dia ataupun atas sejadah dia, maka tengoklah, kalau tak susahkan maka jangan duduk. Kalau susahkan barulah duduk. Kan, kalau kesian kat dia kan. Jadi barulah kita duduk di atas sejadah dia. Jadi sejadah dia pun kita jaga. Apatah lagi perkara yang lain. Kan? Seterusnya, bercakap. Cara kita bercakap, sebaik-baiknya cara kita bercakap itu bercakap dengan bahasa yang paling baik. Sampai disebutkan oleh para ulama, kita jangan cakap kenapa macam tu, awet kan? Itu tak beradab dengan guru. Ataupun tak macam tu, mana boleh macam tu kan? Itu tak beradab. Ataupun kita tanya, daripada siapa ni ustaz ambil? Kita tak kena. Itu memang tak beradab langsung. Ini kat kitab mana ni ustaz?
Cara tu tak kena. Kan kita kena pandai susun ayat. Macam mana cara yang paling baik untuk kita bertanya. Walaupun kita nak tahu daripada kitab mana contoh kan. Kena pandai susun ayat. Macam mana cara yang paling halus. Okey. Kemudiannya disebutkan oleh sebagian salaf, siapa yang berkata kepada gurunya mengapa, maka dia tidak akan berjaya selama-lamanya. Macam kalau guru dia kata, okey, yang ini boleh, kau boleh buat. Kenapa? Kenapa tu macam tak puas hati. Macam tak percaya lagi guru cakap boleh. Macam tu lah, macam kau tak percaya pula. Tapi kalau dengan penuh beradab, boleh tak saya nak buat lah ni insyaAllah, sebab terima kasih sangat-sangat sebab Ustaz bagi tahu saya, insyaAllah. Cuma kan kalau ada orang tanya kat saya kan kenapa saya buat kan, macam mana saya nak explain pada dia, contoh je kan. Banyak kita beradab kan, banyak bukannya kita tak percaya bukan, tapi yelah kadang-kadang kita nak kena explain lah, nak tenangkan hati orang dan sebagainya kan. Okay, kemudiannya apabila berkata guru kepada satu perkataan ataupun satu dalil yang bercanggah dengan kebenaran yang dia tahu, mungkin kerana kelupaan, mungkin guru tu lupa ataupun tersilap, maka janganlah ubah wajahnya atau matanya ataupun tengok pada benda yang lain. Tapi dia tahulah maknanya guru memang bukan maksum. So kalau silap tu biasalah. Tapi tak payahlah buat muka pula. Pula. Jangan. Okay, ataupun pandang lain. Jangan. Adab dengan guru. Seterusnya, apabila bercakap dengan guru, jaga-jaga sungguh daripada percakapan yang sebahagian daripada orang biasa bercakap depan orang lain. Contohnya kadang-kadang kalau dalam bahasa Arab, Ishbik, apa hal kau? Ataupun kau faham tak? Faham? Dengar tak? Kan? Khali balak dalam orang Mesir contohnya. So maknanya macam kalau kita bercakap, kita kadang-kadang bercakap dengan orang, kita biasanya tu faham. Ada setengah orang dia suka macam tu bila dia bercakap. Depan guru jaga-jaga, jangan bercakap macam tu. Kan? Ataupun apa lagi kalau bahasa Melayu mungkin tak banyak sangat perkataan-perkataan macam tu. Dengar ataupun kalau betul tak tu masih boleh lagi. Tapi macam itulah lebih kurang. Macam benda-benda yang dia ada dikira sebagai tidak beradab dengan guru. Bahkan disebutkan apabila kita bercerita tentang orang punya percakapan sekalipun, kita kena jaga. Jangan bercakap engkau pada guru. Walaupun contohlah A cakap dengan B, kau ni tak baik lah. Depan guru kita tak boleh cerita macam tu. A bercakap dengan B, kau ni tak baik lah. Kita kena cakap macam ni. A cakap dengan B, yang B tu tak baik lah. Itu boleh. A cakap dengan B tu tak baik. Bukan A cakap dengan B, kau tak baik lah. Kan sekarang kita tengah bercakap dengan guru, walaupun kita tengah ceritakan perkataan kawan kita tu. Kita tengah bercakap pasal kawan kita tu, engkau tu B, bukannya guru tu. Tapi sebab perkataan tu jadi perkataan yang tak baik, engkau tak baik. Jadi dia dikira sebagai tak beradab juga dengan guru. Kalau nak beradab dengan guru, perkataan macam tu pun kena pilih. Okay, dan jagalah daripada menjawab pada guru dengan jawapan yang akan menyebabkan kita dikira sebagai tidak beradab. Okay, contohnya tak payah sebut. Contoh macam ni, kalau guru tu bercakap dengan kita, lepas tu kita rasa macam lain tu, jangan cakap. Guru tu cakap macam ni, macam akhi, kan entah cakap hari tu macam ni, jangan cakap tak ada, saya tak ada cakap tu, tak ada. Jangan macam tu dengan guru. Tak ada, saya mana ada cakap itu. Ataupun maksud saya lain. Itu tak kena dengan guru. So, satu cara dengan guru adalah bila kita bercakap tu, kita cuba untuk berlemah lembut. Contohnya kita kata saya berpandangan, terus tukar. Maksudnya saya pandangan macam ni, saya rasa macam ni, kan? Tukar, bukan salah tu, mana ada saya cakap macam tu, kan? Oh, Ustaz salah faham.
buang benda-benda macam tu. Kan? Ayat tu buang. Okey. Bahkan sebagai ulama kata, kita cuba untuk cakap tu dengan cara macam, oh sekarang saya sebut gini. Sekarang. Hanya seolah macam kita dah tukar dah kita punya pandangan dan sebagainya. Okey. Dan banyak lagi lah perkataan-perkataan yang lain yang kita kena jaga bila kita bercakap dengan guru. Nanti kita akan sambung lagi insya-Allah pada siri yang akan datang, bagaimana kita dalam bercakap dengan guru, bagaimana kita apabila kita berjalan dengan guru dan sebagainya, insya-Allah. Ini kita akan sambung pada episod yang akan datang insya-Allah. Dan sebelum kita pergi jauh, macam biasa, jangan lupa untuk bersama-sama dalam sejuta munajat, malam sejuta munajat anjuran Dewan Dakwah Masjid Dakwah Negara. So dah like belum? Dah klik belum ke website tu? Dah isi borang belum? Kan? Kalau boleh isi, dan kalau boleh share, kalau boleh pakat bagi tahu pada kawan-kawan semua, letak dalam WhatsApp group semua, kata jom kita sertai malam sejuta munajat anjuran Dewan Dakwah Masjid Dakwah Negara. Just bagi je link tu, senang kan. Malam dia punya link dia sejutamunajat.com kan. So sejutamunajat.com, kita pakat share lah ramai-ramai ke serata alam insya-Allah. 2 minggu je lagi. Betul-betul 2 minggu daripada sekarang. Insya-Allah kita hypekan sedikit benda ni insya-Allah. Kita bersama-sama dengan semua kawan-kawan kita untuk bersama-sama dalam sejutamunajat.com insya-Allah. Jadi cukup setakat tu. Terima kasih banyak-banyak dan jangan lupa berikan sumbangan kepada Dewan Dakwah Masjid Dakwah Negara dekat akaun RHB yang tertera di bawah. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita dapat keberkatan bulan Sya'ban. Mudah-mudahan bulan Sya'ban ini bulan yang betul-betul memberikan kita segala macam kebaikan insya-Allah. Jadi cukup setakat itu untuk pagi ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'alna ma 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'al qudri unsa wa dzakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawla wa fi'lan karama. Warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama. Nahza bil khair nukfa kulla syarr. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa akira bi ridha minkal uyun. Waqdi 'anna rabbana kulla duyun qabla an ya'tina sulmanun. Waghfir wastur anta akram man satar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.